Mosh mosh, cakap Jepun des. 大変お待たせいたしました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは皆さん。CJ ポッドキャストのイザティとアイシャです。はい、イエーイ。じゃあ、Assalamualaikum皆さん。Assalamualaikum皆さん. Hari ini kita akan mulakan projek baru yang kami lah kan, saya Izzati dan juga Aisyah intern CJ IT prepare untuk community CJ. So apa pendapat Aisyah mengenai projek ni? Saya sangat looking forward to this lah. Gitu sebab first time CJ buat projek ni dan kita orang pun first time buat projek ni, so macam excited nak start. Betul. Dan actually sebenarnya kita orang ada lagi seorang kawan intern, tapi untuk first episode ni kita orang berdua je lah. Ya. Kenapa? Biarlah rahsia. Rahsia ke? Kena beritahu, minta doa ke? Tak apalah. Tak apalah. Okay. So betul macam Aisyah cakap, kita orang dah lama prepare untuk projek ni. So sebenarnya nervous jugalah nak buat kan, sebab first time buat benda ni, memang first time in our life kita orang pun buat projek ni. Betul. Tak pernah buat, tapi kita excited jugalah sebab ni satu benda baru yang CJ akan mula buat, dan juga satu task yang kita orang ada dekat sini semasa kita orang intern dekat CJ ni. Betul. So InsyaAllah tak ada apa-apalah, kita boleh meneruskan projek ni dengan lancar. Kan? Tapi kita projek ni kita tak beritahu, tak betul-betul explain pun kat diorang kan? Betul? Betul lah kan? So Aisyah nak ke Zati explain macam mana? Saya cuba. Okay. So projek ni projek intern kita orang sepanjang internship kita orang lah, supaya macam kita orang tak datang intern dan just terus buat kerja apa yang supervisor, bos semua kasih. So kita orang ada projek kita orang sendiri yang kita orang nak achieve, dan kalau boleh even after kita orang dah habis intern pun projek ni stay berjalan lah oleh sesiapa yang boleh jalankan lagi projek ni. So itu kita orang punya nombor satu punya goal lah. Itulah sebab kita pun semalam kita ada buat video, kira macam countdown punya video lah kan. Dan boleh jadi sneak peek juga kan. Betul sebab kalau Minasan perasan, kita sebenarnya kita ada macam ada tingkatkan macam hint sikit lah. Hint sikit lah. Kalau Minasan tengok betul-betul kat video tu, korang macam boleh tahu apa hint tu kan, apa kita punya projek ni. Betul. Tapi sebabkan kita dah officially announce, dah upload the first episode of this project. Saya rasa Minasan dah tahu dah apa projek istimewa ni kan. Betul. So hari ni lah kita mulakan kita punya podcast. Yeay! Alhamdulillah dapat juga mulakan. Yeay! Berapa lama kita plan daripada bulan 1? Sekarang dah nak habis bulan 2 dah. Nervous juga ni nak buat first episode sebab kita orang tak pernah lagi buat projek macam ni. Betul. So lagi-lagi sebab kita dedicate ni untuk kita punya community CJ. So lagilah bertambah nervous dan takut apa respon kita punya community kan. Betul. Tapi insyaAllah baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Betul. Okay. So apa nama CJ ni, cuba Aisyah bagi tahu sikit. Moshi CJ Podcast. Gitu. So daripada nama pun moshi kan, macam wow, moshi-mochi. Dia moshi-mochi bukan mochi-mochi. So moshi. Tapi kalau tengok kan, orang Jepun tak sebut moshi tu show. Dia sebut mosh-mosh. Hai. Dia second mosh tu kena ada 2 harakat. Mosh-mosh. So sebabkan tu, kalau ini just satu tiba-tiba kasih tip kan. Kalau korang kalau dengar orang cakap dengan bahasa orang Jepun ke apa kan, diorang akan sebut mosh-mosh instead of moshi-moshi. Memang ejaan dia moshi-moshi, tapi kita sebut mosh-mosh. Hai. Okay, so since kita dah explain apa projek baru ini, dan ini adalah permulaan first episode kita. Sebenarnya kenapa kita buat projek ni? Kenapa kita rasa macam podcast ni paling terbaik untuk CJ? Bukan paling terbaik, tapi satu cadangan yang sesuai untuk CJ mula. Kenapa Aisyah rasa? Saya rasa main point kita orang ialah untuk tolong community CJ untuk bagus dalam listening.
sebab dalam ZLPT ada listening test. So kita rasa dengan podcast ni korang boleh macam belajar mendengar macam betul. belajar mendengar dan untuk tangkap apa yang kita orang cakap lah. Ya. So Daripada situ juga kami nak, kita orang lah, saya disebut kami kan, kita orang nak offer keselesaan kepada komuniti CJ atau siapa-siapa yang dengar podcast ni supaya lebih selesa untuk mengguna bahasa Jepun dalam kehidupan seharian. Sebab to be quite honest lah, saya sebab Zati pun kita belajar bahasa Jepun pun kadang-kadang tu macam susah nak guna in daily life sebab tak biasa. Kita pun tak ada siapa nak bercakap dengan kita dalam bahasa Jepun kan. So rasa macam sesuai ke, macam malu lah nak guna bahasa Jepun kan, tiba-tiba nak cakap bahasa Jepun kan. Tapi insyaAllah daripada podcast ni community CJ semua dapat encouragement tu untuk bercakap dalam bahasa Jepun everyday. At least kalau bukan everyday pun dapat improvement setiap hari kan. Okay. So daripada situ kita orang juga akan sesetengah konten yang kami akan share untuk podcast mengenai Jepun. Macam berita ke ataupun any facts atau findings yang tak ada bahasa Jepun, insyaAllah kita akan share dalam podcast ni supaya semua orang boleh dengar, dapat tahu. So podcast ni mostly intention dia adalah untuk kita macam santai-santai bercakap dengan komuniti CJ kan. Lepas minasan habis kerja ke ataupun habis kelas ke kan, tapi macam nak dengar something yang dapat bantu korang dengan Nihongo ke. Hopefully insyaAllah podcast ni dapat membantulah. So podcast ni juga untuk macam contoh ada setengah orang suka multitasking. Dia buat something dan dia suka buat something pada masa yang sama. So podcast ni boleh jadi salah satu material untuk korang multitask kan. Korang buat kerja ke dengan kamu-kamu rumah boleh dengar kita punya podcast ni. So sebab sekarang pun ada Bluetooth earphone kan. So korang boleh pasang Bluetooth earphone, lepas tu buat kerja rumah ke, ataupun korang nak dengar time driving pun boleh. So at least walaupun drive ataupun tengah buat benda lain, korang tak terlepas dengan bahasa Jepun supaya terus improve. Betul. Thank you Aisyah sebab tolong terangkan podcast ni dan kenapa kita mula podcast ni. Kita mulakan kita punya main topik untuk episod pertama. So bila episod pertama ni, Aisyah selalu macam dengarkan episod pertama. First time kita introduce podcast ni dekat community CJ. So basically selalunya kalau first I guess you can say first meet lah kan. Selalunya kita buat apa bila kita jumpa orang baru? Seharusnya kita kena perkenalkan diri. Ya, betul. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, gitu. So untuk community CJ yang mendengar ni pun untuk kenal kami, so kami akan perkenalkan diri dan kami akan ajar macam mana nak perkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Supaya sesiapa yang mendengar ni boleh practice macam mana nak perkenalkan diri dalam bahasa Jepun. Tapi sebelum kita perkenalkan dalam bahasa Jepun, mari kita kenal berkenalan sama each other. Sesama sendiri, okay? So memang first time kita buat podcast ni. So memang first time lah kita orang berinteraksi dengan community CJ. Memang bukan physically ataupun live, tapi ini adalah salah satu jambatan interaksi. Gitulah tiba-tiba jambatan interaksi daripada kita orang intern CJ dengan juga community CJ. Betul. So Aisyah, kita first time kita jumpa 2 tahun lepas kan? Betul. 2 tahun lepas. Kat mana kita jumpa? Kita jumpa dekat college, belajar satu course, jumpa dalam satu kelas. Okay, then perkenalkan diri. Betul. So dari situ kita orang kenal. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang intern. Jauh tak perjalanan. Tak sangka kita sampai sekarang boleh berkawan. Betul. Sebab kita orang pun mula kita orang punya college, kita orang mula sebab kalau tengokkan seorang lain experience bila dia cakap pasal college ni, experience dia orang pergi masuk kelas fizikal, dia buat aktiviti kat luar semua tu kan. Tapi kita malangnya sebabkan COVID, kita terpaksa mulakan kita orang punya college life online. Betul. Aduh, online pula. Jumpa sekali dekat college secara fizikal, lepas tu online. So So
friendship ni, persahabatan ni mula online lah. Betul. Kan, dan di continue pun online. So Zati pun rasa macam oh dahsyatnya kan. Kita boleh berkenalan, boleh jadi kawan online memang. Biasa orang panggil ni apa? Penpal. Penpal. Kalau online Penpal. Ya. Atau online friends tapi Penpal. Betul. So kita ada seorang lagi penpal kita, Jazz. Tapi tak dapat datang. So hopefully in the future Jazz dapat join kita lah untuk podcast ni kan. Tapi so cakap pasal first meeting kita berjumpa kan. Aisyah ingat lagi tak Aisyah punya first impression Aisyah dekat Zati macam mana? Ingat Zati nampak macam budak baik. Dia macam memang top student. Alhamdulillah. Dia baik. Risau Zati. Risau. Taklah, memang sebab sebenarnya nak jadikan cerita, first time nampak Zati dekat parking lot college tu lah. Nampak dia jalan dengan Feral dia. Lepas tu macam, oh bagusnya dia ni pakai baju kurung. Lepas tu cara cakap dengan Feral pun macam sopan. Dia rasa, oh bagus. Lepas tu macam terfikir hati, nak rapat dengan dia ni mana tahu boleh serap dia punya personality yang baik tu kan. Tapi tak juga. Oh yeah. Okay. So kalau Zati pula, Zati sebenarnya, to be quite honest, kalau Aisyah tak beritahu Zati yang Aisyah jumpa Zati first dekat parking lot, Zati memang takkan dapat macam put the puzzle together tak. Sebab Zati ingat masa Zati jalan bawa Zati punya suitcase nak pergi ke college tu, Zati ada perasan ada juga seorang perempuan ni pakai baju kurung, dia dengan family dia baru keluar kereta. Tapi Zati tak ada nak toleh-toleh ke sana ke sini kan, sebab Zati masa tu nervous kan nak mula college kan. Lepas dah beberapa bulan kenal Aisyah beritahu Zati. Lepas tu macam lah Aisyah rupanya perempuan tu. So masa first jumpa tu memang ayu-ayu gitulah Zati nampak Aisyah. Sekarang dah tak ada. Sekarang Zati dah kenal ada Aisyah macam mana. Dah nampak true colours. Tapi true colours yang elok lah. Tak ada pun. Aisyah baik je. Alhamdulillah. So sekarang bila dah beberapa bulan, dah 2 tahun dah kita kenal kan. Betul. Aisyah punya impression dekat Zati sekarang macam mana? Dia basically tak ada beza sangat pun dengan first impression. Aku nampak Zati still macam budak baik. Dan still macam yang cuma Aisyah tahu sebab masa awal nampak Zati macam someone yang macam pendiam. And then kalau orang cakap dia buat tau. Betul? Tapi sekarang Aisyah tahu Zati ni instead of buat bila disuruh, dia yang buat dulu. And then dia suruh orang. Taklah dia suruh orang. Tapi dia macam dia jadi leader and then dia cakap okay, nak buat ni, korang boleh tak tolong follow macam ni. So Aisyah cakap okay, itu je lah lain daripada first impression. Faham. Sebab kan Zati punya first impression Zati tak adalah macam banyak sangat Zati, your first impression ni. Sebab Zati macam cakap tadi, Zati tak ada macam nak kenal siapa-siapa lagi waktu tu tengah nervous kan. Tapi daripada first time Zati jumpa Aisyah sampai sekarang, the only thing yang different Zati perasan is that Aisyah memang Ayu tu memang Ayu lah. Dia memang baik, memang selalu tolong Zati, selalu tolong ramai orang dia tolong. Dia selalu suka offer pertolongan. And lagi-lagi bila kita, sebab kita pun bukannya selalu bercakap pun waktu online kan, selalu bercakap pun waktu buat assignment, waktu dah kat college lah kan. Kita tak ada pun macam outside of the college life tu tak pernah macam bertubuh sangat, berborak sangat kan, ataupun kalau WhatsApp pasal assignment betul ya. Tak adalah. So bila dah start intern ni, setiap hari 5 hari dalam seminggu tu jumpa, dah dapat tahu Aisyah macam mana. So memang saya nampak Aisyah ni kerja keras lah dia, sebab daripada pagi kot sampai ke petang dia ada kerja, dia sentiasa duduk buat kerja sana sini kan. But at the same time tu dia dapat macam mana nak uplift the mood kan. Kadang-kadang tu bila macam tak tahulah, Zati ada juga hari Zati rasa macam down, rasa macam penat, rasa macam nak tidur, nak pandang kaki, tak ada mood kan. Tapi bila bercakap dengan Aisyah je terus hilang. Saya sebenarnya cakap memang hilang rasa mood Zati. Nampak dia macam tu. hilang terus mood Zati, rasa bad mood tu. So memang syukurlah. Lepas tu Zati
memang suka cakap lah Zati suka gelak kan. Memang Zati suka berborak dengan orang. So Aisyah ni pun jenis yang memang pandai layan orang, pandai borak. So kadang-kadang tu bila Zati buat joke ke apa, Aisyah pandai tangkap, pandai balas balik kan. So Zati rasa happy sangat sebab jarang kot Zati jumpa orang yang pandai nak play the joke with you kan. So Zati rasa macam memang happy lah. So thank you Aisyah jadi kawan Zati. Okay. So sebabkan kita ambil course ni, kalau minasan atau kita orang daripada macam saya cakap tadi, kita orang daripada course sama, which is Diploma in Tourism Management Japan. So the only difference is Japan tu lah. Kalau tak kita orang sama je dengan tourism management yang lain. Betul. Tapi beza kita orang ialah kita orang di Japan. So sebabkan Japan tu lah kita orang punya berjumpa. Yes. So kenapa Aisyah ambil course ni? Kenapa Aisyah pilih untuk follow program kita ni, program college? Sebab itulah macam Zati cakap, program kita ni ada Japan kan. Sebenarnya tu main point Aisyah join lah sebab memang sebelum ni ada minat tourism management tapi still macam ragu-ragu. Lepas tu bila ada offer tourism dengan Jepun, so rasa macam killing two birds with one stone. So maksudnya macam at least kalau tak dapat kerja dalam bidang tourism management, boleh cari kerja dalam bidang Japan lah, anything yang berkaitan dengan Japan. So maksudnya macam at least nak peluang pekerjaan tu macam besar sikit. So bila dah macam fikir-fikir dengan family semua tu, dah macam okay lah, ambil lah. And then Aisyah pun memang jenis suka belajar bahasa baru. So masa sekolah menengah Aisyah belajar bahasa Jerman. So memang bila ada peluang belajar bahasa baru, bahasa Jepun, so Aisyah macam okay lah, nice. Aisyah ambil je lah. Ya, so memang nanti perasan juga sebab masa Aisyah cerita yang Aisyah ni memang suka belajar bahasa baru kan. Memang lepas tu memang nanti nampak lah like the improvement, betapa sungguhnya Aisyah work hard for learning the Japanese language kan. Memang nampak lah daripada awal first Zati jumpa sampai sekarang. So Zati itu salah satu benda yang Zati macam respect lah. Sebab Zati bukannya nak cakap Zati ni pemalas macam mana, tapi Zati macam kadang-kadang tu Zati I tend to overlook things. So kadang-kadang tu Zati macam tak apalah, jap lagi lah kan. Tapi Aisyah bila ada target tu memang Aisyah go for it kan. Macam Zati macam let macam tu, which is tak tahulah ada benda yang elok ke tak elok ke kan. Tapi Zati rasa dia punya pros and cons lah. Tapi daripada situ memang Zati perasan Aisyah memang pandai cepat tangkap lah. Memang bahasa Jepun pun Zati perasan 2 tahun ni memang Aisyah banyak gila Aisyah tangkap pasal bahasa Jepun ni kan. So tapi to be honest memang lepas dah belajar bahasa Jepun ni, memang Aisyah punya source of macam fun ataupun media memang Aisyah fokus kat Japan je. Faham. So macam sebelum ni, sekarang kan memang famous K-pop and then ataupun lagu-lagu English kan. Tapi sebelum ni Aisyah dengar, tapi bila the moment masuk di TMG Aisyah memang dengar lagu Jepun je. Drama pun drama Jepun je. So itu Aisyah rasa salah satu faktor kenapa Aisyah boleh improve Japanese cepat lah. Itu sangat membantu lah kiranya. Lain daripada Zati. Zati tak macam tu. Zati tak guna macam all of the things yang Zati buat, dia lain daripada Aisyah. Memang bila Aisyah cerita satu-satu ni kan, memang Zati perasan lain sangat cara Aisyah belajar bahasa Jepun dengan Zati. Sebab macam Zati memang rely on classes dengan material yang dapat je. Macam effort sendiri tu kurang lah daripada Aisyah punya. Macam Zati pernah try tukar Zati punya phone setting bahasa Jepun kan. Tapi itu pun tak lama juga. Lepas tu Zati try baca buku semua tu, dia macam Zati punya dia tak konsisten. Tak konsisten. So memang Zati cakap lah, terang-terang Zati cakap, memang benda tu akan affect. Memang minasan boleh gunakan Zati dengan Aisyah sebagai satu contoh. Sebab bila macam contoh, kalau minasan jenis yang konsisten with your studies, with your effort untuk belajar bahasa Jepun tu, memang akan dapat nampak improvement. Tapi macam Zati kurang konsisten dengan Zati punya effort sendiri. So memang Zati pun nampak jugalah dia punya apa result daripada inconsistent work tu kan. So daripada situ ini boleh jadi sebagai satu advice lah kepada minasan kan yang minat nak belajar bahasa Jepun. Sebab memang betul kita belajar bahasa Jepun dengan ada sensei, lepas tu ada materi-materi macam buku semua tu. Memang betul tu membantu, tapi effort sendiri pun penting untuk kita sendiri. Sebab setakat yang macam classes
kelas-kelas ataupun sesi-sesi boleh bantu, dia ada macam limit dia. Maksudnya macam habis kelas, habislah dia punya knowledge tu. Tapi kalau kita nak teruskan, nak cepat improve, kita kena ada effort sendiri macam tu. Betul. So kalau macam Aisyah kan, sebab ni first time ke Aisyah belajar bahasa Jepun? First time lah secara macam, saya nak cakap formally dan professionally, first time. Okay. Kalau macam sebelum ni ambil perkataan sikit daripada anime, drama tu memang ada lah. Aisyah rasa minasan kat luar sana pun tahu je perkataan simple daripada anime. Sebab kalau macam Zati kan, Zati first time belajar bahasa Jepun pun memang Zati macam tak tahu nak mula kat mana ataupun macam mana nak improve my Japanese skills kan. So kalau lah minasan kat sana, kat luar yang tengah dengar sekarang ni kan, ada masalah dengan cara nak belajar bahasa Jepun, minasan boleh join seminar untuk Sabtu ni. Sabtu ni seminar apa Aisyah? Seminar Hirakata Mastery yang akan diajar ataupun dijalankan oleh Anwar Sensei. So Anwar Sensei akan explain macam mana kita nak kenal tulisan hiragana dan katakana. So perkataan hirakata tu daripada perkataan hiragana dan katakana kita gabungkan jadi hirakata. So mastery tu maksudnya untuk kita masterkan lah tulisan hiragana, katakana. So Anwar Sensei akan ajar macam mana nak mudah kenal, macam mana nak mudah hafal, macam mana nak gunakan dia macam tu. Betul. Ya, so Zati masa first Zati dengar pasal Hirakata Mastery punya seminar ni kan, Zati macam kenapalah Zati tak jumpa cakap Jepun yang awal masa itu bahasa Jepun kan. Sebab memang Zati rasa seminar ni memang sangat membantu untuk kita mulakan belajar bahasa Jepun tu. Sebab obviously bahasa Jepun ni dia punya tulisan basic tulisan dia hiragana, katakana kan. Zati memang masa belajar tu Zati tak tahu satu pun pasal tulisan hiragana dan katakana kan. Tak tahu macam mana nak belajar dia. So Zati rasa kepada minasan yang memang minat nak belajar tapi tak tahu kat mana nak mula, macam mana nak mula, ataupun minasan punya goal is to improve hiragana, tulisan hiragana, katakana kan, memang patut minasan join seminar Sabtu ni. Betul. Sebab memang seminar ni memang akan bantu korang, dan dia ada bagi yang best ni tentang seminar ni sebab dia ada banyak tips, banyak nota, banyak latihan dan ada banyak-banyak material yang CJ Cakap Jepun dah sediakan untuk sesiapa yang join ni. Ya. So kita orang yang tak join pun macam best ni nak juga. Betul. So kita slip lah masuk sekali kan. Tumpang lalu masuk secara haram kan. Secara haram. Kok masa kalau minasan join Sabtu ni kok nampak muka kita orang ke tak tahulah kan. Saya rasanya minasan kenal kok muka kita sebab kita punya selalu, muka ada dekat IGCC. So rasanya minasan dah boleh kenal lah kok muka kita orang kalau jumpa Sabtu ni. So kalau okay, kita tutup kamera lah. Okay, so kita tutup kamera, acah-acah tak kenal kan. So kalau minasan nak tahu lebih maklumat tentang seminar Hirakata Mastery Sabtu ini, minasan boleh pergi ke CJ punya IG dan juga Telegram channel. Kat situ ada banyak informasi yang lebih detail untuk minasan dapat tahu pasal Hirakata Mastery punya seminar ni. So jangan lupa pergi masuk join seminar ni. Saya yakin korang tak akan menyesal. Sebab memang kita orang sendiri boleh macam guarantee lah memang seminar ni memang kita orang boleh nampak Cakap Jepun prepare betul-betul, material pun dah di-prepare dengan secara teliti tau. Dia dah lalui banyak proses untuk kita orang hasilkan benda tu. So kita orang guarantee benda ni memang boleh membantu minasan kat luar sana yang nak bantuan dalam tulisan hiragana dan katakana. Ya. So Aisyah mention pasal material tu kan, baru ingat Hirakata Mastery punya seminar ni dia ada kasih e-book kan? E-book betul. So e-book ni itulah saya cakap tadi, dia ada banyak latihan, nota dengan tips dalam tu. So lepas tu yang lain ni daripada e-book ni, daripada e-book biasa kan, satunya dia ada banyak page lah. So dia ada banyak info dalam tu. Memang padat lah dia punya e-workbook tu dengan segala latihan, nota, tips semua tu. And then ada dia berwarna-warni tau. So kalau korang tengok pun tak adalah bosan hitam putih kan. So dia berwarna-warni, korang nak tengok pun senang. Dan actually warna-warni tu dia ada maksud dia lah. Betul. So itu nanti akan diterangkan
nanti. Ya. So minasan mesti join seminar ni tau Sabtu ni. Memang kalau tak join nanti rasa jadi satu rugian jugalah. Rugi. Sebab memang full detail lah. Betul. Apa Anastasia akan kasih. Lagi satu specialnya Hirakata Mastery yang kali ni. Buat pertama kalinya diorang ada bagi apa PDF poster Hirakata. Mina tak tunggu apa lagi. Join lah seminar ni. Betul. Kan? Memang best gila lah, korang kena join. Kalau dah join, thank you. Kalau belum, join sekarang. Betul. Okay? Harga akan dinaikkan hari ni. Okay, so sebab kan kita dah cakap pasal bahasa Jepun kan. So nak continue dengan bahasa Jepun ni, apa Aisyah punya goals untuk bahasa Jepun agak-agak? Mainly Aisyah nak fluent dalam bahasa Jepun lah. Sebab walaupun macam kita orang dah cakap tadi, dah belajar selama 2 tahun kan. Tapi still nak cakap fluently, nak cakap dengan apa bos-bos ke ataupun sisi-sisi kita rasa macam rasa terus cakap bahasa Melayu je. So Aisyah punya goals untuk bahasa Jepun ialah untuk bagi Aisyah fluent dalam bahasa Jepun lah. So itu pun salah satu sebab kenapa Aisyah nak start podcast ni. So macam korang boleh, minasan boleh praktis mendengar, Aisyah boleh praktis untuk bercakap bahasa Jepun. Betul? Yes. Ya, so macam Aisyah cakap, kita orang pun even though dah 2 tahun belajar bahasa Jepun, dia memang daripada segi education memang ada, tapi daripada segi macam percakapan, socializing semua tu kurang sikit sebab kita orang kurang experience lah, kita orang tak ada experience sangat sebab belajar online kan. So kita orang kita pun nak guna podcast ni sebagai satu resource untuk kita improve kita punya Japanese speaking skills. So nanti kalau kita orang bercakap dalam bahasa Jepun ke ada tersilap kata ke apa kan, tersalah partikel ke, faham tak? Okay, so私たちも頑張ります。CJ ポッドキャストの日本語時間。はい、皆さん、この音が聞こえたら、それは私たちが特別なセグメントを開始することを意味します。じゃあ、この特別なセグメントはどんなセグメントかな？アイシャちゃん、教えてくれる？このセグメントは私たちから5分から10分まで頃日本語だけ使います。そうだね、このセグメントが私たちもにとっての課題だから、私たちは皆さんを助けるために最善を頑張ります。でもこのセグメントのコンセプトはカジュアルトークだから、主にカジュアルフォームを使います。でも時々敬語を使う場合もあります。だね。そうだね。ちょっと今使った。敬語。はい。そう。はい。全体として、私たちはまだ日本語を勉強していますから、皆さんと一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。はい、それじゃあこのセグメントを続きましょう。よーし。はい、じゃあさっきすみません、自己紹介がしましたね。でも確かにね。でもマレ語を使ったでしょ。そう。じゃあこれから、日本語で自己紹介をしましょう。いいよ。じゃあ私だから。はい、どうぞ。皆さんこんにちは、アイシャです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、イザティと申します。しかしザティと呼んでもいいです。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さんは自己紹介をやってみてください。はい。はい。じゃあアシャちゃん、今CJ にインターンしていますよね。そうだね。じゃあどう？まあ時々日本語が使ってる。でも主にマレー語で、だから私の日本語がまだまだ下手だな。そうだね、私も。そうだね。マレー語だけ使ってるだから、
時々日本語を使ってるから、なんか寂しいじゃないよ。なんか日本語ではどうやってまあ私にとってはなんか変。そう私の日本語が変。そう私もそう気づいたごめん気づいたそんな感じよ。そんなことよ。そうなんか変になりたいよ。そうこれからもっと頑張りましょう。そうだね。頑張りましょう。みんなも頑張りましょう。はい。じゃあ今回のエピソードは一番のエピソードだね。確かに、一番のエピソードだから自己紹介した。日本語で自己紹介はとても特別じゃなくて、大事なことでしょ。そうなんで？だってtak kenal maka tak cinta。そうだね。マレ語はtak kenal maka tak cinta。でもなんで大事なかな。まあ初めに会う人にそれは本当に大事なことでしょ。まあ一番大事なことは名前とニックネームと最後によろしくお願いします。大事。でも他の人もじゃない。他のこともあるよ。例えば住んでるところも出身？そう大事だから。そうだね。じゃあ例えば私は今スマブロに住んでいます。アシャは？私はスバンザヤに住んでいます。はい。じゃあこの住んでの出身。ある場合は大事。そう。本当に始まるの挨拶。例えば私は2年前本当に勉強すること？いや頑張りのこと？ No。じゃあマリ語では何？like first meet like 始めるの会うこと初めに私たちの本当に始めるの会うの時その時は私はスバンザヤに住んでいますと言います。そうだね。それは正しいよ。じゃあもう一度やってみましょう。いいよ。はい、じゃあどうぞ。はい、皆さんこんにちは。アイシャです。私はスバンザヤに住んでいます。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんもやってください。はい。やってみてくださいね。そう。じゃあ他のことがあるかな。まあ住んでいるの場所と年齢も何それ？出身？出身じゃないよ。から来ました。出身でしょ。年？年齢？さっき言いました。ちょっとお姉さん年齢ちょっと緊張しています。分かったそれは分かったよ。はい。じゃあ年齢私の年齢は20歳です。そうなの？まだでしょ？じゃあまだから19歳です。今年でしょ？アイシャちゃんは。そう。じゃあ何月？教えてお誕生日。9月10日です。なるほど。お祝いしてください。お願いします。じゃあ私ももう
20歳にしましたよ。あららららなりました。あららららららあららら大変ですね。なんで大変なの？成人だから私そうなの？日本でそうだね。20歳成人のそう。私はまだですオッケー、わかる。子供わかった。じゃあ私の誕生日は1月すみません、29日です。まあ何？まあ何？お誕生日おめでとうございました。まあ1月経ったけどまあもうありがとうございます。はい、20歳ですね。うん。どう？20歳の人生は。心配しています。なんで？なんか私は20歳になった。になった。20歳になったから、うん、なんか責任、たくさんあるよ。そうなの？私の19歳と違うの？そんなに違うはない。でもなんか20歳からこの番号20、それはなんか怖いよ。この番号。責任が重いだから。そう。わかる。そうだね。なんか気分にはとても嬉しいととても心配？心配。わかる。わかるはないけど。私まだ19歳です。私まだ19歳です。はい。そのことだからなんか未来のこと？未来か未来か？未来。未来。そうだね。ごめんなさい。未来。将来か未来か？未来よ。なんで？将来じゃないの？将来はフューチャーでしょ？未来は？フューチャー。じゃあ違う。ことは何？違う。未来はわかんないのこと。オッケー。本当にわからないのこと。本当に遠いのこと。でも将来は near future。いいことで near future。はい。なるほど。じゃあ将来にわからないから、本当に、心配しています。仕事のことと、そう。そうだね。仕事今はインターンしているだね。でもその後はどんな将来？わかる。どんな人生がそうわかんない。わかる。だから本当に心配しています。頑張ってください。私は何も感じしてないから、まあ何も心配してない。あしゃちゃんも頑張りますよ。頑張ります。日本語頑張ります。はい。それじゃこのエピソードの日本語の時間、ここまでにしましょう。終わりにします。はい。ありがとうございます。なんか自己紹介のことは、ちょっと、短いけど、まあいいじゃない？いいんじゃない？でも、文はカットで、お願いします。はい、そうだね。なんかこの日本語の時間が短いけど、これは私たちにも、本当にチャレンジするから、なんか私たちの状況を理解してください。はい、お願いします。私たちはまだまだ勉強していますから、下手でも頑張りたいと思います。そう。じゃあこれからもっと頑張りましょう、愛車ちゃん。頑張りましょう。よし。じゃあジャズさんと一緒に頑張りましょう。今日はジャズさんはいないけど、もっと次のエピソードはジャズさんはいますから、
InsyaAllah. InsyaAllah.そうだね。一緒に頑張りましょう。はい。じゃありがとうごあ、ざいます。ありがとうございます。よし。よし、この日本語の時間は終わります。はい、ここで終わりにします。Bye bye. Itu dia Japanese segmen kita. Berpeluh. Berpeluh. Kalau kau minasan tengok kita orang tengah buat Struggle dia. struggle Struggle sangat. betul lah Betul, kita orang nak struggle. buat. Sebab kita orang pun sekarang tengah belajar. Kan intern dekat CJ, alhamdulillah dapat Peluang untuk improve kita orang punya Japanese. Tapi daripada segi bab percakapan, socializing dalam bahasa Jepun tu masih kurang. Dan kalau minasan perasan tadi banyak kita orang mix casual talk dengan keigo talk. So macam kat part tu pun kita orang still kurang lagi. Betul. So harap memahami lah Dan kekurangan kita kami. ada a few times tu kita orang ada a few perkataan tu guna bahasa Melayu, guna bahasa Inggeris. So tolong memahami situasi. So kita sama-sama belajar. Minasan belajar listening, kami belajar kaiwa. So daripada segmen Jepun tadi, walaupun kita dah belajar lama dah belajar bahasa Jepun, tapi itu hanya daripada segi pembelajaran. Dari segi atas kertas, atas buku. So daripada segi JLPT punya format. Betul. Ya, tapi secara bila berdepan dengan orang, bila nak bercakap tu kita orang masih lemah lagi. So itu yang kami nak asah sekarang. Jadi tujuan podcast ni memang untuk bantu community sikit, but at the same time tu untuk bantu kita orang juga yang tengah intern dekat CJ ni supaya dapat improve our Japanese skill. So macam tadi Aisyah cakap, Isha ni gambari masho minasan. Hai, Isha ni gambari masho. Yes. Hai. Okay. So tadi kita banyak kot kita bercakap kan. Betul. Macam dah berjelai dah. Ya ke? Minasa pun dah dengar rasanya. Santai. Santai borak lepak-lepak sembang kopi. Ya, so daripada main topik kita buat self introduction kan. Betul. So apa main point yang kita boleh tarik daripada self introduction tadi? Aisyah rasa daripada segi introduction tu lah, sebab kami nak tekankan macam mana nak introduce diri dalam bahasa Jepun. So kalau minasan perasan tadi, sebenarnya cara Aisyah introduce diri dengan cara Zati introduce diri lain. Walaupun nak cakap benda sama je, nama saya Aisyah, nama saya Zati, tapi kita orang guna dua phrase ataupun ayat yang berbeza. So saya nak tekan kat situ lah. So ada satu phrase tu yang simple je, paling simple, minasan pun boleh cakap, watashi wa, and then nama korang, and then des. Contoh, watashi wa Aisyah des. Watashi wa Zati des. So lepas tu yang tadi tu Zati guna, Zati memang ayat dia makna ayat ni sama. Betul. Cuma dia lain sikit, dia kira macam formal sikit kan, lagi formal daripada yang des tu, which is menggunakan tok moshimasu. So as an example, tataiba Zati tok moshimasu, Aisyah tok moshimasu. So kalau macam kita nak direct translation ke Malay, dia akan jadi macam nama diberi Aisyah dan Balkis biasa tu. Biasa orang Malaysia akan cakap macam itulah. Tapi dalam bahasa Jepun kalau nak cakap macam tu, dia boleh cakap tok moshimasu. Ya, sebab kalau yang das tu kita kira macam saya Izati, macam tu je. So kalau macam Aisyah explain tok moshimasu tu lagi sedap lah bunyi dia kan. Lagi-lagi sebab kita first time kita jumpa orang kan, kita nak bagi good first impression ke orang, so boleh kan tok moshimasu. Lepas tu kalau minasan ada nickname, boleh juga introduce nickname tu kan. Macam contohnya kalau minasan tadi introduce tok moshimasu tu ataupun des tu guna nama full penuh. name. Lepas tu minasan nak bagi nama panggilan. Boleh juga. Macam mana Aisyah? Guna nama, nickname yang korang nak cakap tu, and then tok yonde kudasai. So macam contoh, nama saya perkenalkan diri saya, watashi wa Aisyah Danya Balkis des. Aisyah tok yonde kudasai. Macam tu. Ya. Tapi yonde kudasai tu pun kiranya formal juga kan. Betul. Tapi kalau tak silap Zati lah, kalau minasan perasan, Zati tak guna yonde kudasai, Zati guna yonde mo ii des.
Hai. Itu pun maksud sama, cuma macam tadi lah, dia macam desk tu dia a bit informal. Dia macam casual sikit dia. Ya, Dia sikit dia. maksud yang demo e-desk tu kira macam boleh panggil saya Azati kan. Ya, itu adalah main point daripada kita punya topik hari ni lah. Okay. So saya rasa sampai sini je kot kita punya discussion pasal main topik kita untuk first episode ni kan. Betul. So kita ada juga like just a short segment juga kan selepas ni. Betul, kita ada sharing session. So apa itu sharing session, Syah? So sharing session ni macam satu session yang kami akan macam share satu fakta ataupun mungkin tips ataupun benda-benda simple dekat minasang semua. Betul. So Dia sharing session ni sebab tadi kita dah banyak sangat berborak pasal main topik kan. Sharing session ni adalah satu segmen yang ada kemungkinan dia tak ada kena-mengena pun dengan main topik kita. Betul. Kan? So apa kita punya sharing session untuk hari ni, Aisyah? saya nak share perkataan, saya tak tahulah minasang dah pernah jumpa perkataan ni ke apa, tapi dia perkataan ryokai. Dia maksudnya dia macam wakarimashita, saya faham, tapi dia macam lebih casual dan selalu digunakan dalam conversation WhatsApp, online conversation lah. So macam contoh kalau kita nak senang nak relate, kita macam dalam kat Malaysia bila orang bagi tahu something yang kita akan cakap noted ataupun noted with thanks. Tapi ini dia sama juga macam noted tu tapi dia ryokai. So itu saya nak share lah. So lepas ni kalau ada orang bagi tahu minasang sesuatu ke apa kan, lepas tu nak cakap noted tapi kita nak bunyi hebat sikit daripada diorang, so kita gunalah ryokai. Kalau macam tu kasih satu contoh kot supaya minasang boleh faham dengan lebih dalam. So apa contoh kita ada? Okay, contohlah saya bagi satu information dekat Zati. Okay Zati, hari ni kita nak buat podcast episod pertama. Kita nak record episod pertama podcast. Ryokai. Macam tu. Macam tu sahaja. So macam okay, noted. Dia ada pada situ ada macam segi tonasi tak? Untuk ryokai, nak cakap ryokai ni macam dia guna tonasi ke bawah ke atas ke macam mana? Sebab dia biasa orang guna secara online dalam teks, so dia tak nampak sangat dia punya penggunaan intonasi. Itu semua depends kepada minasang lah nak guna macam mana. Ada yang ryokai, ada yang ryokai. Macam tu. Nampak tak perbezaan dia daripada segi percakapan tu. Betul. So depends lah. Kalau rasa macam nak macam serius sikit macam ryokai. Macam tu. Naruhodo. Ikoto ne. So desu ne. E-sharing session datang. Hai. So harap daripada sharing session yang pendek ni minasang dapat belajar benda baru lah. Dan daripada main topik tu pun maybe a lot of the community CJ dah tahu pasal Jiko Shokai ni and macam mana cara yang nak buat ni kan, cara proper nak buat. Tapi hopefully apa yang Tuan ceritain for this first episode ni dapat membantu jugalah daripada segi percakapan ke, daripada segi fakta or tips ke kan. So sampai sini je Zati rasa kita punya podcast episode for first episode ni kan. Betul. Aisyah okey ke? Okey, saya okey. Saya sebenarnya masih bersemangat lagi sebab telah first episode kan, jiwa masih membara. Masih bersemangat gitu. So kena kalau next episode membara lagi tak? InsyaAllah. Kita kena tunggu minggu depan. Ya, minggu depan kita tunggu episod kedua minggu depan. Hai, soreza kore kara yoroshiku onegaishimasu. Minasan. Bye Bye bye. Ja ne. Otsushiji deshita. 次のエピソードに会いましょう。じゃあね。